Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat jamil alaihi salam وكذا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله نعمة الإيمان والإسلام سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بالتابعين ولهم بالإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وبي يسر وتعث والحمد لله رب العالمين. Yang hormati Tuan Imam, pengurus sidang seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para ustaz, para alim ulama, sidang jemaah, sahabat-sahabat, ibu, bapa-bapa yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari Jumaat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala masih lagi membuka pintu untuk kita sama-sama mengabdikan diri kepadanya. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah kurniakan kepada kita taufik dan hidayah, sehinggalah kita berada pada waktu ini, pada saat ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ambil kita dalam keadaan kita beriman. Mudah-mudahan Allah letakkan kita sebagai hamba, sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada tengah hari ini, sebelum kita menunaikan salat Jumaat, kita mengambil ruang dan peluang untuk sedikit sebanyak memuzakarahkan tentang ilmu Allah, muzakarahkan tentang ilmu. Mudah-mudahan Allah bukakan hati dan lampangan kepada kita. Saya ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan daripada Abdullah bin Umar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu illa al-abni Juzaimah fada'anhu illa al-islam falam yuhsinu an yaqulu aslamna waj'alu yaqulu sabbanan فجعل الخالدون يقول منهم ويشر ودفع إلى كل وجول من وأسره فقلت والله لا أقتل وأسري ولا يقتل أحد من أصحاب وسره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبراه إليك مما صنع خالد مرتين أو كما قال. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid dan daripada Juzaimah. Lalu mereka diajarkan kepadanya Islam.
lalu tidak ada berkata dengan betul, kami masuk Islam. Tetapi mereka berkata, kami meninggalkan agama yang lalu ataupun agama yang dahulu. Lalu Khalid membunuh dan menawan di kalangan mereka dan diserahkan tawanan itu kepada setiap orang. Lalu berkata, demi Allah, aku tidak membunuh tawanan yang ada pada aku. Begitu juga kawan-kawan aku tidak membunuh tawanan masing-masing. Sehingga kami tiba bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dan bersabda, wahai Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid, dan diulangi sebanyak 2 kali. Riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Berlafaz dalam keadaan kalimah syahadah dengan 2 kalimah syahadah, iaitu dalam keadaan tasdik. Tasdik berarti kita yakin dengan i'tiqad yang kuat, ataupun dengan istilahnya i'tiqad yang jazam, yang kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'alam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Dan juga yang kedua, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina wakadzibun." Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka akan berkata, kami mengakui bahawa kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul, dan Allah menyaksikan bahawa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bohong. Sesiapa yang ada padanya keyakinan tadi, iaitu intiqad yang jazam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan lagi tentang satu perkara yang berkaitan dengan soal yang kita menerima syahadah. Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam iz dakhala daljulun ala jamalin fa an nadkhalhu fil masjidil summa aqalahu summa qala an yuqu Muhammad qulna hadza rajulun abyadu maqm faqala ibnu Abdul Muttalib faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabtu faqala inni sa'iluka famushaddidun 'alaika min mas'alati fala tajid 'ala fil nafsik qala sa'amma badalaka faqala as'aluka birabbika wa rabbi min qablik wallahu arsalaka ila an-nas kullihim qala Allahu na'am qala ashukka billahi ta'ala Allahu amaraka an tusalli salawati khamsi fil yawm wal layl qala Allahu an'am qala ashadduka billahi ta'ala wa amaraka an taysuna hadha shahrin min as-sanati qala Allahu na'am qala rajul ummatu bima jaita bihi wa anna Rasulullah ma wara'i min qaum wa anna di'mahu ibnu Salbalabatun wa khul bani Sya'id ibn Bakr. Sedang kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu masjid. Tiba-tiba masuk seorang penunggang unta. Dengan memasukkan unta ke dalam masjid, kemudian menambah akan talinya. Kemudian dia bertanya, mana dia Muhammad? Lalu kami menjawab, itu dia yang putih sedang bersandar. Lalu dia bertanya, apakah anak Abu Talib? Keturunan Abu Talib? Lalu Nabi SAW bersabda, ya. Lalu dia berkata, aku ingin bertanya kepada kamu, dan jangan kamu rasa marah terhadap aku sekiranya berkasar dengan persoalan ini. Lalu Rasulullah SAW bertanya, tanyalah apa yang terasa padamu untuk ditanya. Lalu dia berkata, aku bertanya kepadamu demi Tuhanmu dan Tuhan orang yang terdahulu daripadamu. Adakah Allah mengutusmu menjadi Rasul kepada semua manusia? Rasulullah SAW bersabda, ya.
Dia bertanya lagi, aku bertanya kepadamu demi Allah, apakah Allah menyuruhmu solat 5 waktu pada setiap hari semalam? Maka Nabi SAW menjawab, ya. Dia bertanya lagi, aku bertanya demi Allah, adakah Allah Ta'ala menyuruh kamu berpuasa sebulan dan setahun? Maka Nabi SAW menjawab, ya. Seterusnya dia bertanya lagi, aku bertanya demi Allah, adakah Allah memerintahkanmu mengambil sedekah zakat daripada orang-orang kaya supaya engkau bahagikan kepada orang-orang fakir? Rasulullah SAW menjawab, ya. Kemudian orang itu berkata, aku beriman apa yang telah kamu bawa, dan aku adalah utusan kaum aku. Nama aku adalah Diman bin Talabah dan kabilah Sa'ad bin Bakar. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mengucap 2 kalimah syahadah adalah menjadi syarat untuk dilakukan atas dunia ini sebagai hukum. Hukum apa? Hukum untuk menjadikan kita Muslim. Semua ada sempurna daripada sudut perkahwinannya, dalam soal bab sembahyangnya, dalam soal apa sekalipun, termasuk dalam soal kematiannya. Kematian pun dia ambil kira kalau kita nak diuruskan dalam keadaan Muslim. Orang Muslim ada cara Muslim, ada kaedahnya, dan disembahyangkan jenazahnya kerana apa? Kerana keimanan seseorang. Sembahyang jenazah ini kerana apa? Kerana setiap orang itu melafazkan kalimah syahadah. Bukan kerana baju dia, bukan kerana kepiah dia, bukan kerana keturunan dia, tetapi kerana kalimah syahadah, kerana iman dia. Kerana apa? Kerana hati dan jiwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sempurnakan dia dengan cara apa? Dengan cara Islam, dengan cara syarak. Sebab tu Islam ini hukum. Islam ini hukum. Apa dia hukum? Sesuatu benda ada pada syarak, menghukumkan pada syarak. Itu kaedah fiqh. Menghukumkan sesuatu pada syarak. Maknanya kita nak tahu pada benda ni, orang ni Islam ke tidak, bukan kerana baju dia, bukan kerana keturunan dia, tetapi kerana apa? Kerana iman yang ada dalam diri dia tadi. Iman yang ada dalam seseorang itulah. Maka amalan mereka, apa dia? Wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Sebab itu ditanya oleh dua orang lelaki ni, datang berkuda pergi datang kepada Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, adakah kamu ni diutuskan kamu sebagai Rasul? Nabi kata, ya. Adakah kamu diperintahkan bersemayang? Ya. Maknanya benda apa? Bermula kisah Islam itu bukan daripada kita, keturunan kita, tapi kaedahnya daripada mana? Lafaz, tasdik, jazam yang ada dalam diri kita. Siapa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah itu. Maka bila duduk dalam hati kita dengan ikrarnya, sebab itu ada orang yang tidak berikrar dengan 2 kalimah syahadah, sama ada dia uzur ataupun mati setelah dia beriman. Sebelum sempat dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia bisu. Tapi syaratkan dia Islam, maka sah dia Islam. Dia mati, belum dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dia kata dia masuk Islam lah. Dia nak masuk Islam, dia mati, maka sempurna Islam dia. Walaupun di lidah dia belum lafaz kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bererti hati dia dah Muslim. Tabarakallah. Hebat tuan. Bererti ini dalam keadaan dalam tauhid. Adapun orang yang mampu dan mempunyai masa untuk berikrar dengan kalimah syahadah, tetapi enggan mengucap, kalau sekiranya keengganan itu ataupun engkarnya, maka dia adalah kafir. Kerana soal hati bukan menjadi urusan kita, tetapi kalau hatinya benar-benar Islam dengan hukum hakamnya, maka menurut qaul rajih, dia beriman di sini kepada Allah dan tidak boleh lakukan muamalah ke atasnya sebagai seorang Muslim, kerana tidak diketahui imannya. Sebab tu kita tidak boleh muamalah kerana apa? Kerana keturunan. Bukan. Bukan keturunan dia ni keturunan yang pada sembahyang tidak, buat ibadah tidak, tak beriman dengan Allah, maka dia belum Muslim. Yang main tetap. Sebab tu dia nak kaedah dia, suatu benda dia letak kepada hukum. Apa dia? Kaedah yang katanya rajih, nampak jelas. Nampak dia ni macam mana daripada sudut Islam dia, macam mana daripada sudut beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka sebenarnya dekat mana? Sesungguhnya apa yang tersebut di dalam ini, iaitu orang-orang yang mahu menganut Islam, maka mereka ini dilahirkan dari golongan orang-orang mukmin itu apabila dilafazkannya perkataannya. Apa dia? Kalimah syahadah tadi. Maka kesempurnaan Islam di situ. Inilah di antara benda yang perlu kita faham. Menurut Risalah Al-Imla, terdapat 4 jenis manusia yang mempunyai masalah ketika mengucap 2 kalimah syahadah. Orang yang berucap dengan kalimah tauhid, menyaksikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak berintiqad, tak percaya dengan apa yang diucapkan tanpa pengetahuannya dan tidak tergambar di fikirannya dari segi sah ataupun tidak ucapannya, benar atau dusta, betul atau salah, kerana dia tidak mahu membebankan dirinya dengan tanggungjawab kalau dia mengetahuinya. Kalau tidak berintizam dengan 2 kalimah syahadah, dan rehatlah badan, lalu bergelombanglah hidupnya dengan kelazatan tanpa batas. Kalau ditanya apakah maksudmu, dia berkata, aku seperti orang lain juga. Inilah barangkali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana munafiqan faqala sami'tu an-nas yaquluna fa yaqultu mislah la udri fa yaqula qad kunna na'lam annaka taqulu zalik wa fi riwayatil Abi Daud fa yunadi munadin minan sama'ik an qad kazzaba wa 'abdik farfirushuhu fi an-nar wa bishuhu fi an-nar aftahu lahu balban minan nar. Al-Kamakal. Dan jika si mati itu seorang munafik, ia menjawab soalan malaikat di dalam kuburnya dengan berkata, aku mendengar orang ramai berkata begini dan begitu, maka aku pun berkatalah seperti mana mereka. Aku tidak tahu sama ada benar ataupun tidak. Lalu kedua-dua malaikat itu berkata, memang kami tahu engkau berkata demikian, menurut riwayat daripada Abu Daud. Lalu diserukan oleh penyeru dari langit, sesungguhnya orang itu pendusta. Maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari neraka, dan pakaiannya daripada pakaian neraka, serta bukakanlah untuknya pintu neraka. Riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim, At-Tirmizi dan Abu Daud. Menjelaskan bahawa apabila seorang munafik, orang yang tidak ada pendirian, dia orang munafik ni, bila dia jumpa dengan orang Islam, dia kata dia Islam. Bila jumpa dengan orang kafir, dia kata dia ni sama saja. Banyak hari ni orang kaedah dia, intiqad dia macam tu. Dia kata kita ni sama saja. Islam ni dengan agama lain sama saja. Ni liberalisme yang berlaku dalam dunia sekarang ni. Dia umpamakan Islam ni tidak ada beza dengan agama lain. Tak ada beza apa. Mari semayang pun sama, tak mari semayang pun sama. Orang akan mati, dia kata orang kalau dia mati, orang akan mandikan dia, orang akan kafankan dia juga. Sama saja. Ini istilah ni banyak digunakan oleh masyarakat kita sekarang ni. Dia kata tak ada apa-apa, dia kata. Kalau kita ikut hukum pun sama je. Tak ikut hukum pun sama saja. Seolah-olah dicabar Allah Subhanahu Taala. Tak ada apa-apa. Ini di antaranya. Maka apabila ditanya oleh malaikat kepada dia tentang berkaitan dengan apa dia, tentang pegangan dia, tentang akidah dia, maka dia pun akan beri alasan apa dia. Dia dengar orang kata. Sebab tu bahaya dalam istilah kita dengar orang kata. Kita tak tahu kisah, orang kata. Kita dengar-dengar khabar, orang ni cerita begini, orang ni cerita begian-begian, kita pun percaya. Tak ada pegangan pun, tak ada ilmu pun. Ni paling bahaya. Dia pakai ikut saja. Maka orang yang sedemikian ini, maka sesungguhnya mereka ini adalah dusta. Suatu suara daripada langit akan seru kepada malaikat, mereka ini adalah pendusta. Lalulah mereka akan hamparkan kepada mereka satu laluan khas ke neraka. Dihamparkan satu permainan khas, terus ke neraka, dengan pakaiannya juga pakaian daripada neraka, dan dibukanya segala pintu neraka untuk dia. Ini bahaya. Sebab itulah kita kena jaga dalam keadaan edan. Orang-orang yang berucap dengan 2 kalimah syahadah, tetapi disertai dengan pula perkara-perkara yang tidak menghasilkan iman, dan perkara-perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah dengan ucapan tidak memberi makna imannya dan tauhidnya, seperti mana golongan asabiyah.
Dan juga yang bertuhankan dengan Sayyidina Ali. Golongan Asabiyah ni, golongan yang bertuhan dengan Sayyidina Ali. Dia yakin Sayyidina Ali inilah Rasulullah, kata dia. Silap malaikat ni bagi wahyu kepada Nabi Muhammad. Sepatutnya Sayyidina Ali. Kenapa kat Muhammad pula? Ni golongan Asabiyah yang kita kenali dengan Syiah pada hari ini. Golongan-golongan ni golongan yang disebut dalam kitab. Dua golongan, iaitu golongan Asabiyah ni, golongan-golongan yang tolak Nabi SAW. Bahkan mereka ini golongan orang-orang yang murtad selepas wafat Nabi SAW. Walaupun mereka ni mengucap dua kalimah syahadah, tetapi kepercayaan mereka ataupun pegangan mereka, muasalamah mereka, al-hazab, dan taulahannya sebagai taulahah sebagai nabi dan sebagai Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini kepercayaan mereka yang jauh daripada kaedah ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mengucap dua kalimah syahadah tetapi berintiqad dengan lain, iaitu dengan cara pura-pura. Apabila bertemu dengan orang beriman, dia ucap lain. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-14 dan 15. Yang bermaksud, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, lalu mereka kata kami telah beriman. Dan apabila mereka bertemu dengan syaitan-syaitan ataupun orang-orang yang memusuhi agama, mereka kata kita ni sama saja. Dan kami ini hanya olok-olok. Kami ini hanya olok-olok, bukan betul-betul pun. Kami ini bukan betul-betul. Maka Allah Ta'ala akan membalas olok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah akan membalas olok-olok ataupun permainan orang yang sedemikian rupa. Maka mereka ini akan berada atas dunia dalam keadaan terumbang-ambing, dalam keadaan sesat. Golongan-golongan ini golongan yang tidak mahu beriman dengan Allah, tidak mahu walak kepada Islam dengan sebenarnya, tak mahu walak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenarnya. Kita kadang-kadang ikut musim. Ada musim kita beriman, ada musim pula kita lari daripada Islam, lari daripada Allah Taala. Yang ni bab tauhid yang perlu kita jaga. Bab tauhid yang perlu kita jaga, pegangan kita, kepercayaan kita. Kadang-kadang Allah uji sikit. Macam mana kita tengok bila kerajaan buat PKPB. Ada orang tak boleh nak terima PKPB ni. Dia kata PB ni mengaruk je. Sekejap PKP, sekejap PKP, macam-macam mari dia kata. Padahal ni walak kita. Di manakah walak kita kepada pemerintah? Keadaannya iaitu orang nak buat kawalan. Nak kawal sesuatu benda. Wabak yang sedang merebak ni. Benda yang tak nampak. Tapi kita tak nak terima. Hak ni setakat dengan manusia je. Padahal waktu saat ni kita sedar ataupun tidak, wabak yang mari ni adalah benda yang Allah hantar uji kepada kita, nak tengok setakat mana ujian yang mari kat kita. Ada orang dia tak senang. Macam juga nak mari sembahyang Jumaat kira. Ada hak nak jenis mari Jumaat ni dia berkira, nak tengok masjid besar, masjid ada ekor macam mana, masjid tu pula macam mana. Ada orang berkira macam tu. Bila ada orang belok dekat arah kuda tu, tak boleh nak pergi semayang di arah kuda, baru mari kat Taman Sejahtera. Mari Taman Sejahtera penuh pula. Komplain pula. Dia kata apa ni mari masjid kecil. Dia nak masjid tu masjid besar. Dia kata tu hak kutip derma tak buat-buat pun masjid. Saya kata kau bagi berapa ringgit? Kan? Dia takat mari. Letak tabung tu RM1 pun setahun. Macam mana? Cuba mari hantar kat kita 6 juta. InsyaAllah. Kita akan buat takat tiang. Nampak? Bumbung. InsyaAllah. Dalam tempoh 3 bulan kita boleh sembahyang Jumaat. Ni tak tulis dalam WhatsApp group pula komen tu. Hak tu tak, yang paling hebat sekali hak tukang komen tu. Ni hak rajin menulis dengan tangan tapi tak buat kerja ni. Masalah tu tuan manusia kan. Nampak tak? Pandai dia. Ni begitu juga dengan COVID. COVID ni tak benda yang tak nampak. Bukan negara kita, bukan di dekat Taman Sejahtera ni saja. Satu dunia tuan-tuan. Satu dunia. Padahal Masjidil Haram pun semayang berjarak. Dia duk komplain pasal bab semayang berjarak. Mentang-mentang dia nama ustaz, dia nak komplain. Ustaz bukan mufti. Ustaz bukan menteri kesihatan. Ustaz dia setakat mengajar ceramah aja. Soho ceramah buat apa?
Dah, tapi ilmu dia dekat mana? Orang hak yang duduk di atas ni buat kajian habis daripada hujung sampai ke daripada atas sampai ke bawah, sampai ke akar umbi buat kajian. Tiba-tiba kita senang je marah. Apa kamu tiang ni? Kawan nanti Dr. Noh Hisham tentang tidur pun tak apa-apa lena. Tak percaya, terang kita pegang Menteri Kewangan nak Menteri Kesihatan tengok. Nampak tak? Belum pegang Menteri Kesihatan lagi. Baru pegang ni. Ya, jawatan kuasa koperasi pun kelas kabut dah. Takkan nak duduk di atas tu. Sebab tu Allah Ta'ala Maha Kaya, tuan-tuan. Allah hantar orang waktu saat begini, orang yang sesuai jaga dia. Dia boleh kontrol, tengok, buat kajian macam mana ni, apa semua boleh pakai, hak mana tak boleh pakai. Tuan-tuan, bukan senang. Vaksin ni banyak. Bukan semua vaksin boleh pakai. Takkan tuan-tuan, COVID ni tuan-tuan nak pakai hak demam denggi kot. Dah. Contoh. Dah. Vaksin tu lain. Dah. Takkan tuan-tuan nak pakai vaksin HIV. Lain pula cerita dia. Nampak? Semua tu dikaji oleh orang yang ada jawatan, iaitu apa dia? Menteri-menteri, doktor-doktor, pakar-pakar. Dia ada bahagian-bahagian dia yang buat kajian dah. Kita terima dengan redha Allah. Dah, kita terima. Dah, yang pentingnya bukan soal terima, duduk di rumah, senyap. Pasal apa tak pergi jemaah ni? Oh, COVID. Nampak tak? Hak yang bab melancong cepat. Nah, jom kita pergi Bukit Merah, perah pergi. Tok, walaupun orang blok 3-4 lapis. Rela minta surat, macam-macam alasan bagi dengan surat polis. Tak? Dengan kita ni ada polis. Nah, tak percaya terang tanya dia. Macam-macam alasan. Hak yang polis tak beri surat, tak boleh nak cok, saya pun kat saya. Ustazlah, tolonglah recommend Kepala Otak hang. Waktu ni bukan orang suruh pergi melancong, orang suruh duduk di rumah. Nampak tak? Kalau pergi kerja boleh tahan lagi, nak pergi melancong. Ni, nak pergi Bukit Merah je pun. Telefon kat saya suruh supaya recommend balai, suruh balai cop. Hang ingat aku ni ketua polis ke? Tak maaf saya sebut sebab orang yang ada ni orang dia dalam geruk ni. Dia tak tulis dalam geruk tapi saya tak balas dalam geruk tu, tapi tak mau cerita dalam geruk tu, tak mesti beritahu kat siapa. Tapi nak beritahu tuan-tuan ni waktu saat ni waktu kita duduk rehat tuan-tuan, buat kerja. Kerja tak ada masalah, tuan-tuan nak letak negeri ke Pulau Pinang boleh, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kita kena amanah dengan Allah. Apa dia amanah kita? Kalau kita pergi satu tempat kita kena cerita. Tuan-tuan, kita pergi ke mana? Saya pergi ke Bukit Merah. Betul. Tanya. Tak, saya pergi kerja di Bayar Lepas. Kena cerita. Sebab apa tuan-tuan? Ada kes berlaku yang terbaru ni sampai hingga KKM tengah duduk siasat daripada mana punca dia. Cerita dia tak cerita betul. Orang ni tuan-tuan duduk di Kelantan. Dia balik ke Kedah. Dia duduk ulang alik. Masa masa tak ada PKP hari tu. Ulang alik. Tiba-tiba dia bawa virus tu pergi. Ni cerita tuan. Dia terbawa dekat dia. Dia balik pergi ziarah mak ayah dia orang sakit. Mak kena kat ayah dia meninggal kawan tu. Dia tak cerita yang dia balik daripada tempat merah ni, zon merah ni. Dia tak cerita lagi. Dah, lepas tu dia pergi berjalan pula. Dia ziarah sampai ke Besut, sampai ke Ngerata pergi ziarah. Lepas ni sekali kembang, membiak. Lepas tu dia balik ke Kedah pula. Ini yang masalah yang berlaku. Tapi dia tak cerita. Orang tanya dia, kau balik ke? Dah, saya tak balik, saya punya. Dia nak berbohong. Ni yang kita bimbang. Sebab tu saya nak cerita, kenapa jadi demikian? Sebab kita tidak amanah dengan diri kita sendiri. Kita tak jujur dengan diri kita sendiri. Di mana kita pergi. Kalau dah waktu saat begini, tuan-tuan, kita kena sabarlah. Mungkin ada tuan-tuan di Slipper, adik-beradik meninggal. Contohnya, keluarga meninggal dalam zon merah. Tak payah dia gagah nak pergilah. Tak payah dia gagah nak pergi. Sekarang ni di Kuala Lumpur, 400 lebih kes malam. Cuba bayangkan. Seluruh negeri Selangor, zon merah. Subhanallah. Jangan dia cerita hak banjir tu. Hak tak ada air, hak ada air, hak minta air, Allah hantar mari. Tengok tuan-tuan. Ini kerja Allah Ta'ala. Yang pentingnya ni, dalam keadaan COVID yang kita sedang hadapi sekarang ni. Sama-sama kita pakat jaga. Ada yang tengok, keluar-keluar di Sungai Petani 32. Pakat ada telefon kita pula. Tadi hantar mesej kat saya. Tadi ada hari. Ustaz, kat mana di Kulim? Hang duduk di rumah je elok. Nak cerita tak tahu, saya nak abang tak tahu. Nampak tak? Mudah-mudahan. Kalau Allah perintah, tengok macam mana berlaku di satu masjid dalam Kulim. Tidak dibenarkan sembahyang Jumaat hari ni. Kerana ada 47 kes. Kes orang je, kes sembahyang Jumaat. Dia positif. Habis satu masjid kena swab test. Hak yang kes sembahyang malam tu, sembahyang Maghrib dengan Isyak, habis kena swab test. Sembahyang Isyak subuh. Maghrib, Isyak, subuh. 3 waktu dia pergi sembahyang.
Habis buat teh. Jadi kita doalah mudah-mudahan Allah lindungkan kita daripada wabak ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah berikan kesihatan kepada kita. Allah panjangkan umur kita dengan redha Allah SWT. Saya mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa silap kata yang baik daripada Allah SWT. Ya lemah dan kuat kelemahan saya sendiri. Aku lazim astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sallallahu rasulillah ajmain. Allahumma inna a'udzubika min bala wa na'udzubika min waba wa na'udzubika min khawifatan min syarri dunya wa akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.